Hai, saya Deidra. Semestinya anda tertanya-tanya bagaimana caranya memilih peguam yang tepat untuk menguruskan urusan jual beli rumah anda, bukan? Biar saya bantu anda. 4 tips memilih peguam hartanah. Tips 1. Masa memilih peguam. Masa terbaik untuk melantik peguam adalah selepas anda berhubung dengan peguam tersebut. Peguam akan memberi sedikit penerangan asas berkaitan proses dan apa yang perlu anda lakukan. Tips 2. Hak memilih peguam. Sebagai pembeli, anda berhak untuk memilih peguam sendiri. Namun, pilihan peguam melalui ejen juga boleh dipertimbangkan. Sebaik-baiknya, anda perlu berhubung dahulu dengan peguam yang dipilih. Tips 3. Sijil amalan guaman. Jika anda mencari peguam, pastikan peguam tersebut mempunyai sijil amalan guaman yang masih aktif. Anda boleh menyemaknya secara online. Tips 4. Khusus dan profesional. Tahukah anda, setiap jenis rumah mempunyai syarat, kontrak dan juga nasihat guaman yang berbeza. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk melantik peguam yang mahir dan khusus dalam mengendalikan urusan dan dokumentasi berkaitan hartanah. Sekiranya bayaran diminta, elakkan untuk memindahkan jumlah wang yang besar ke dalam akaun peribadi peguam tersebut. Lakukan bayaran ke akaun firma tersebut. Semoga 4 tips ini dapat membantu anda dalam mencari peguam yang tepat untuk urusan jual beli hartanah. Hai! Baiklah, kita jumpa lagi. Hai, saya Deidra. Video tadi tu saya lah konon-kononnya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan kerana telah menjemput saya pada pagi ini buat kali yang keduanya untuk saya berkongsi sedikit ilmu pengetahuan dan juga beberapa maklumat berkaitan dengan peranan peguam hartanah. Okey. So sebelum kita teruskan, saya nak share slide saya dulu. Right. Okey, slide saya yang ini. Nampak ya? Okey, nama saya Deidra Nur binti Azmi dan saya merupakan seorang peguam bela dan peguam cara. Saya turut merupakan salah seorang daripada rakan kongsi di Tuan Deidra Sharina & Co. Saya punya pejabat, firma saya terletak di Pusat Perniagaan Izora di Senawang, Seremban Negeri Sembilan dan telah beroperasi sejak 2013 dan kami juga merupakan panel kepada beberapa bank dan juga LPPAC, Lembaga Perumahan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, government loan kalau nak beli rumah pakai loan government itulah LPPAC. Okey, dan saya juga merupakan salah seorang ahli berdaftar pada Harta Guam. Deidra Sharina & Co turut mempunyai cawangan di Kuala Lumpur yang mana cawangan tersebut dikendalikan oleh rakan peguam saya yang bijaksana iaitu rakan kongsi saya Puan Shoba. Ini merupakan tim saya di Deidra Sharina & Co dan berikut merupakan latar belakang pendidikan saya dan tahun ini genap 11 tahun saya bergelar sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Okey, minggu lepas tajuk kita berkenaan dengan fungsi peguam kan dan saya ada sentuh sedikit berkenaan dengan jenis-jenis peguam yang ada, kepakaran peguam-peguam tersebut lah ya. So, saya ada mention berkenaan dengan contoh, saya bagi contoh 5 contoh. Pertamanya peguam convincing iaitu lebih dikenali sebagai peguam hartanah. Kedua, saya mention pasal peguam syariah, peguam korporat, peguam litigasi sivil dan juga peguam litigasi jenayah. So, kenapa saya recall balik pada anda semua adalah sebab saya nak explain apa tu peguam bela dan apa tu peguam cara. So, kalau anda perasan peguam-peguam di Malaysia, dia akan dekat initial nama dia tu mesti ada peguam bela dan peguam cara. Jadinya macam ni, kita di Malaysia, kita follow undang-undang di UK, United Kingdom. Okay. Jadi dekat sana
peguam dikenali sebagai advocates and solicitors. Itu adalah peguam bela dan peguam cara lah. So untuk bahasa yang mudah ni, untuk senang anda faham, peguam bela adalah macam pergi court untuk bela dia punya anak-anak guam. Kalau kes jenayah, untuk orang kena tuduh OKT, peguam bela membela OKT, okay, anak guam dia. Peguam cara adalah solicitor, adalah orang yang mengendalikan dokumen-dokumen di pejabat, yang buat research, yang buat tu dokumen lah ya. Tu UK dia pakai macam tu. So ada perbezaan antara advocate dan solicitor, iaitu peguam bela dan peguam cara. Tapi di Malaysia, kalau orang tu lawyer, dia lah peguam bela, dia lah peguam cara. Dia boleh pilih mana-mana satu dia nak, ataupun dia boleh jadi dua-dua. Okay, so faham peguam bela dan peguam cara. Alright. Keluar tak slide? Saya dimaklumkan slide saya tak keluar. Sekejap ya, saya tengok slide saya sebentar. Sekejap Tuan Director, macam mana saya nak buat ni? Okay, settle Tuan Director? Boleh Boleh proceed? Boleh proceed ke Director? Full screen. Tapi jangan full screen. Okay, macam ni okey ke? Macam ni saja boleh? Okay, saya terangkan macam ni, okay? Alright. So, full screen tak keluar, nanti hilang Director kata. Okay, tak apa. So, minta maaf ya, saya teruskan. So, tadi saya mention pasal peguam bela dan peguam cara, okay? Alright, so kepentingan perjanjian sewaan. Kepentingan perjanjian sewaan ni, hari ni tajuk kita. So kita nak kena faham lah kenapa perlunya ada perjanjian sewaan tu. So kalau dalam perjanjian sewaan, siapa dia pihak-pihak yang terlibat? Pihak-pihak terlibat adalah pemilik, penyewa, lepas tu peguam lah. Kalau tengah-tengah tu yang buat you punya agreement, peguam lah antara orang-orang yang terlibat untuk menyediakan perjanjian sewaan yang lengkap bagi pemilik dan penyewa. Okay, so seterusnya untuk tenancy agreement, kita kena ada perjanjian tu sendiri, agreement tu sendiri, kunci rumah, pemilik kenalah bagi kunci rumah ni dekat penyewa, lepas tu rumah yang nak disewakan. Alright, so dalam perjanjian sewaan, ada orang dia suka nak sebut tenancy agreement in English, okay, tak apalah, mana-mana. So apa makna perjanjian sewaan tu? Perjanjian sewaan ialah sebuah kontrak yang sah dari segi undang-undang merangkumi isu penyelenggaraan, iaitu baik pulih atas kerosakan. Okey, kalau duduk rumah kan takkanlah rumah tu sempurna elok je sampai bila-bila tak ada yang rosakan. Mestilah ada yang rosak. Contoh dia punya tangki air ke tiba-tiba pecah, 2 tingkat pecah sampai ke tangga semua basah ke bawah. Itu pun pernah berlaku. Lepas tu kita akan cover berkenaan dengan harga sewaan, berapa harga sewa. Harga sewa memang 300.5 je ke 10 tahun tak naik-naik. Lepas tu pembayaran pasti. Pembayaran pasti ni berkenaan dengan cukai pintu, cukai tanah, Indah Water Consortium punya bayaran, bil api, bil air. Siapa nak bayar bil api, bil air? Takkanlah penyewa duduk pakai aircon semua bilik, pasang 24 jam tapi pemilik pula kena bayar kan. So pembayaran pasti. Jadi lagi satu, tujuan sewaan. Orang tu duduk sebab apa? Duduk sendiri. Katalah baru kahwin kan, pengantin baru ni nak duduk dengan mak ayah segan. So diorang nak sewa sendiri. Jadi kena mention dalam tenancy tu untuk sewa lah, untuk kegunaan keluarga, untuk bekerja, untuk pekerja. Macam contoh kalau pekerja syarikat yang sewakan, kadang-kadang contoh macam kilang ada hostel, ambil dia cakap ada disediakan hostel tapi sebenarnya disewakan beberapa biji rumah yang berdekatan dan dijadikan sebagai tempat sewaan bagi pekerja-pekerja dia lah ya. And then pejabat, kita ramai orang yang menyewa premis sebagai pejabat mereka atau melakukan perniagaan mereka. Kedai makan, kedai perabot, kedai buku tu semua antaranya lah. Okay.
Lepas tu tempoh sewaan. Berapa lama orang tu boleh menyewa kat situ. Okay, and then pasal tempoh sewaan ni kena tahu juga ya, sebenarnya setiap perjanjian sewaan maksimum dia adalah 3 tahun sahaja. So kalau orang tu nak sewa, saya nak sewa pun tanah ni, saya nak sewa 10 tahun. Itu bukan sewa, itu automatically after 3 years dia akan jatuh bawah perjanjian pajakan. Jadi untuk tempoh sewaan adalah 3 tahun sahaja maksimum. Ada orang dia nak buat setahun, ada orang nak buat 2 tahun, ada orang nak buat 3 tahun. So mana-manalah ikut perbincangan dan persetujuan antara pemilik dan juga penyewa. Okay? So premis, kena dinyatakan premis tu kat mana. Takkanlah nak sewa dekat Seremban, tiba-tiba premis tu rupanya tanah dekat Jelebu. Tak boleh lah macam tu. Perjanjian sewaan tu, premis tu kena tally, kena betul. Okay? Lepas tu maklumat pemilik dengan penyewa, yang menyewa tu siapa, apa tu pemilik tu siapa. Contoh, dia nak sewa rumah tapi dia bayar duit, rupanya orang tu bukan pemilik rumah. Alah, korang mesti tengok TV kan, macam cerita Istanbul Aku Datang tu, macam tu lah contoh dia. Lisa Surihani, dia nak sewa bilik tu, dia bayar dekat orang tu, rupanya orang tu bukan pemilik. Dah dalam tu ada pula penyewa yang lain, dah jadi masalah. Tu antara contoh dia. Okay? Lepas tu hal-hal lain antara penyewa dan tuan rumah, contoh dia macam barang-barang dalam premis. Kalau pemilik tu, tuan rumah tu dia ada fully furnished. Apa barang-barang fully furnished yang dia ada? Lengkap ke semua? Pasu bunga dia ke ada ke tidak? Benda-benda tu dinyatakan. Lepas tu renovation. Kalau nak buat renovation macam mana? Lepas tu sublet macam mana? Okay, nanti kita akan go through semua benda ni. Kemudian bila nanti saya akan selitkan beberapa pengalaman cerita yang klien-klien yang buat agreement dan juga ada yang tak buat agreement. So yang tak buat agreement tu dia datang jumpa dengan kita, dia minta nasihat. So kita akan sampaikan pada anda semua pengalaman-pengalaman orang lain ni agar menjadi peringatan dan tauladan untuk kita semua. Okay? Alright, so next slide. Soalan lazim. Saya selalu disoal, kenapa perjanjian sewaan perlu dibuat dengan peguam hartanah? Ni crucial ni lah ya, sebab ada orang kadang-kadang dia ambil je kat internet. Dia ambil kat internet, lepas tu dia copy paste, dia type semua, dia tukar maklumat, dia copy paste, lepas tu dia sign dah. Ada orang pula dia tak buat macam tu, ada orang lain buatkan dia, orang tu charge dia 300, dah macam tu kan. Ada orang pula tanya kita, boleh, you ada sampel tak perjanjian sewaan, boleh tak I nak sampel, I nak tiru. Minta kat lawyer sampel ni, awak bukan peguam tapi awak minta kat lawyer. Tak boleh lah macam tu. Okay? Salah, sebab peguam ni kita kena memainkan peranan untuk educate orang awam akan apa perkara yang sepatutnya dan sebenarnya untuk dilakukan. Okay, before saya go further yang tu, contoh-contoh peguam yang saya maklumkan awal tadi, okay, daripada 5 tu saya nak terangkan hari ni berkenaan sewa melibatkan peguam konvensing, iaitu peguam hartanah dan juga peguam sivil. Okay, peguam yang pergi court lah, senang nak fahamnya. Jadi peguam hartanah, convincing lawyer, biasanya kita lah yang akan menyediakan perjanjian sewaan ni. Sebenarnya mana-mana peguam pun boleh buat, tapi sebabkan hartanah kan, peguam hartanah dia dengan banyak dokumen berkaitan dengan hartanah, so perjanjian sewaan pun kebanyakan memang kita peguam hartanah buat. Tapi mana-mana peguam tak buat, boleh. Cuma bila buat perjanjian sewaan ni, lawyer hartanah buat agreement. Okay, sekiranya kemudian berlaku perbalahan in the future, lawyer ni tak boleh represent you kat court lagi sebab dia adalah lawyer yang buat agreement. Jadi kena lantik satu lagi lawyer litigation, peguam sivil, lawyer sivil untuk settlekan dispute tu di mahkamah dan katalah berlaku dispute tu, pemilik ambil satu lawyer sivil, penyewa pun ambil satu lawyer sivil. So lawyer-lawyer ni akan pergi kat court. Okay? Faham tu beza dia lah. Saya nak bagi anda nampak secara asasnya. Okay? Alright. So kenapa perjanjian perlu dibuat? Perjanjian sewaan perlu dibuat dengan peguam. Alright. First kali peguam akan buat carian. Kenapa kita nak buat carian? Sebab bila ada penyewa tu dia call, dia kata dia nak sewa satu property ni ataupun dia datang jumpa peguam. Peguam akan minta dia datang jumpa, kita akan minta
carian properti kalau dia dah buat, ataupun kita akan minta salinan grant. So based on that, tanggungjawab peguam adalah untuk buat carian yang baru yang terkini setakat hari ini yang dia datang kat kita ni. So bila kita buat carian, kita akan nampak siapa pemilik properti tu. Betul lah penyewa pemilik tu yang nak bagi sewa tu dia lah pemilik yang betul. Okey, tak apa, kita dah check kat situ. Lepas tu kita nak pastikan premis yang nak disewa tu, orang tu cakap premis ni kat sekian ni, kita buat carian, yes betul, alamat pun okey, kita dah pastikan, nak minta bil api bil air dia, alright betul. Okey, lepas tu kita akan pastikan yang pemilik dengan penyewa ni dua-dua ni bukan orang yang bankrupt. Orang yang bankrupt tak boleh enter into any contract. Okay, dia tak boleh enter into any agreement. So kalau orang tu bankrupt, peguam tak semak dulu dia punya status, you punya agreement daripada awal tak sah lah. Okay, alright, so next slide is perjanjian sewaan yang dibuat oleh peguam. Okey, apa beza perjanjian sewaan yang peguam buat dengan yang you buat sendiri ataupun you upah orang lain buatkan untuk you? Kita nak go through tu. Alright, so ada 4 point. Satu, perjanjian bukan copy paste. Macam yang saya maklumkan tadi, orang call nak sampel lah, boleh tak nak sampel perjanjian perjanjian sewaan. Okey, ditukar-tukar je, dibuat sign dah sudah. Ataupun dia buat 3 stamp dah sudah kan. Bukan, setiap setiap paragraf yang ada tu ada consequences dia. So kita sebagai peguam, kita akan terangkan betul-betul pada you paragraf ni pasal apa, okay, mana yang penting tu kita highlight lah, alright. So yang keduanya, perjanjian perlu diikut dan dibuat mengikut pihak yang terlibat. Tailor-made, it's tailor-made for you. So you buat baju, kalau boleh tangkap muat, boleh lah kan, tapi lagi selesa kalau dibuat sendiri, ada tailor sendiri yang buat, macam tu lah, okay. Kalau peguam ni tailor lah macam tu kan. Okay, contoh yang saya maksudkan, kalau orang tu dia nak masuk awal, sebab dia nak renovate, tapi dia tak duduk lagi, bisnes dia tak jalan lagi, dia tak dapat income lagi. So dia bincang dengan pemilik, boleh tak dia nak masuk awal, dia nak renovate. So pemilik benarkan dia masuk sebulan awal atas faktor dia nak bersihkan ke kedai tu kan, tempat tu dia nak buat bisnes, kedai makan contoh, ataupun dia nak renovate sikit, dia nak buat counter ke apa ke, boleh, pemilik benarkan. So masuk sebulan awal, benda-benda tu dinyatakan di dalam perjanjian tersebut. Okay, dan yang ketiganya, sekiranya berlaku apa-apa perbalahan di masa akan datang, pihak-pihak ni akan datang kembali pada peguam untuk peguam advice. Sebab kadang-kadang bila layman, orang yang bukan dalam bahagian guaman, kadang-kadang dia tak faham legal term, so datang balik pada peguam akan memperbetulkan kembali keadaan tu dan menerangkan apa yang sepatutnya. Peguam ni jadi tempat rujukan semula lah. Kalau you buat sendiri, takkan you nak tanya kat Google, macam tu kan. Itulah better ada orang yang explain. Okay, kalau you minta orang lain buat pun, orang tu bukan peguam, so you kena jumpa peguam juga. Okay, so yang keempatnya, perlu ada tanda tangan dan disaksikan oleh peguam. Okey, ni yang saya mention pasal copy paste tadi. You ambil sampel dekat Google ataupun ambil sampel mana-mana, buat sendiri, mati stamp. Ataupun orang tu, mana-mana orang, dia minta, okey tak apa, I boleh buatkan, dia charge you 300 contoh. Okey, peguam pun sebenarnya legal fees untuk ni pun sebenarnya kita ikut akta, kiraan kita ada kiraan. LHDN yang bagi kiraan tu, dia ada complicated lah kiraan dia, tapi minimum dia pun 300. Dan kadang-kadang memang minimum pun memang peguam punya charge pun 300 juga. Kecuali properti yang mahal lah, yang kalau you sewa kedai yang sampai 5-6 ribu, tu lari sikit lah kiraan dia. Okay, jadi yang jadi tambahan adalah pembayaran bila you kena bayar dekat LHDN, notice stamp tu ada kiraan dia juga, tu yang berbeza sedikit. Okay, so bahagian credible witness ni, kenapa pentingnya ada credible witness ni? Bila peguam dia tanda tangan dokumen, dia meletakkan diri dia sebagai you punya saksi sekiranya apa-apa berlaku perbalahan in the future, peguam tu sendiri akan hadir di mahkamah sebagai saksi. Contoh, okey, macam mana saya nak bagi contoh. Kalau
pasangan suami isteri ni, dia nak sewakan rumah dia. Okay, dia dah sewakan dekat tenant dia, dekat penyewa. Lepas tu yang ambil duit sewa adalah si suami. Lepas tu tenant dah bayar lah kan, bagi cash pula tu. Contoh dia bagi cash, so tak ada bukti kan. Lepas tu katalah pula laki bini ni, suami isteri pemilik ni bercerai pula. Lepas tu dah masuk mahkamah syariah. Lepas tu dia tuntut pula bayaran sewa. Dia tuntut pula penyewa ni tak bayar. Penyewa ni apa bukti yang dia mengatakan dia bayar? Contohlah, so bila masuk kat court, katalah yang si isteri ni tadi cakap, ada, saya tak ada nak bagi sewa pun. Tiba-tiba dia nak cakap macam tu dalam court kan, mungkin dia boleh tukar apa yang dia nak cakap. So, peguam ni layakkan hadir, kita akan jadi saksi, memang ya hari tu saya sign ni memang diorang suami isteri yang nak bagi sewa dekat tenant ni. Jadi memang transaksi sewaan tu ada. So itulah peranan peguam sebagai credible witness. Okay. Alright. So next, perkara penting yang perlu ada dalam perjanjian sewaan. Okey, bayangkan perjanjian sewaan tu, muka surat depan kita akan nyatakan nama penyewa, nama pemilik, maklumat premis. Lepas tu kat atas sekali ada tarikh perjanjian sewaan tu ditandatangani, firma guaman yang menyediakan perjanjian sewaan tu. Kat bawah tu dia mention siapa, apa nama firm yang buat tu. So ada nombor rujukan firma tu. Senang lah kalau nak pergi balik kat firm tu, bagi je nombor rujukan tu, lawyer tu tahulah, dia ada rekod dia. Okay. Jadi yang seterusnya, maklumat penyewa pemilik. Ni kita macam saya mention tadi, nama dia, IC kena ada bila kita buat syariah tu kan. Nama, IC, lepas tu kita masukkan dalam tu maklumat terkini. Senang kita nak bagi surat menyurat ke, senang kalau pemilik ni pindah, memanglah dia tak duduk rumah yang disewa kan. Dia pindah rumah mana yang dia duduk. So pihak-pihak tahu kat mana alamat diorang ni. Penyewa pun takkan dia nak bagi alamat rumah yang dia sewa tu. Bagilah alamat rumah parents dia ke kan. So apa-apa jadi kita ada alamat yang lain sekali ya. Lepas tu tanda tangan. Bahagian tanda tangan tu penting. Okay. Jadual pembayaran sewaan turut dinyatakan juga mengandungi maklumat lengkap pemilik, penyewa dan premis ni kat bahagian jadual belakang harga sewaan yang dipersetujui, deposit sewa, berapa pula harga deposit utility, bil api, bil air. Yang orang cakap 3+1 tu, 3+1, orang kata 2+1, bayar sewa 2 bulan, utility ni contohlah bil api, bil air, yang diorang akan mention dalam jadual kat belakang. Alright. Lepas tu tarikh pembayaran bagi setiap bulan. Ni penting. Sebab ada orang dia nak bayar awal bulan, ada orang dia nak bayar hujung bulan. So dalam agreement tu kita nyatakanlah tidak lewat daripada 7 hari bulan setiap bulan untuk penyewa menjelaskan pembayaran sewaan tu pada pemilik. Okey, lepas tu secara apa dia nak bagi? Sama ada melalui cash ke, sama ada melalui online transfer ke, nak bagi cek ke kan. Tapi biasa sekarang orang lagi prefer online transfer lah. Okey. Lepas tu senarai inventory, sekiranya mengandungi perabot atau barangan asal milik pemilik. Pemilik dia nak sewakan rumah tu fully furnished, dia dah bagi peti ais, dia bagi TV, dia bagi mesin basuh. Wah, senang betul cuci kaki dia penyewa ni masuk rumah tu kan. Dia ada sofa kan, benda-benda macam tu. So mention lah dalam perjanjian sewaan tu. So janganlah pula bila dia penyewa ni keluar, dia hangkut je semua orang ni punya kan. Bukan, tunggu pemilik punya kena nyatakan dalam tu. And then bahagian tanda tangan tu lah yang saya mention tadi, kena ada tanda tangan pemilik dan juga penyewa. Lepas tu kena ada signature lawyer sebagai saksi yang menyaksikan di meterainya perjanjian sewaan tersebut. Baiklah. Okay. So, saya nak buka pada soalan. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Tuan Director? Ada satu soalan? Okey, boleh. Okey, soalannya daripada Puan Nur Khalida. Perlu ke kita membuat perjanjian sewaan? Perlu Puan, perlu. So, saya dah mention tadi kan,
yang awal tadi berkenaan dengan kalau berlakunya perbalahan in the future, perjanjian sewaan itulah yang kita akan rujuk. Saya mention tadi, let's say lah peguam hartanah yang buat perjanjian sewaan, lepas tu berlaku perbalahan in the future, dah jumpa bincang-bincang pun tak sesuai, tak serasi, tak setuju macam ni. So kita pergilah kat court. So kita masuk kat court, benda tu pemilik ada lawyer dia, penyewa pun ada lawyer dia. So apa yang you nak refer sebagai bukti you yang mengatakan you berdua ni dah enter into a contract. Jadi perjanjian sewaan itu adalah bukti yang mengatakan apa dia perjanjian asal ataupun persetujuan asal yang dipersetujui antara kedua-dua belah pihak. Okay? Alright. So ada soalan lain? Okey, tak ada soalan. Saya teruskan dengan saya punya presentation. Saya punya sharing. Okey. So, kepentingan perjanjian sewaan. Kita akan terangkan dengan secara mudahnya apa kepentingan perjanjian sewaan ni kepada pemilik dan penyewa lah. Macam menjawab soalan Puan Khalida tadi, perlu ke buat perjanjian sewaan ni? Perlu. Apa pula kepentingan dia kepada pemilik? Apa pula kepentingan dia kepada penyewa? Sebenarnya perjanjian sewaan ni memang pemilik memang kena buat perjanjian sewaan untuk melindungi properti pemilik yang diberikan sewa kepada orang lain. Mungkin orang yang dikenal, mungkin orang yang dia tak kenal. Okay? Alright, so first kali kita akan pergi kepada kepentingan perjanjian sewaan ni kepada pemilik dahulu. So saya akan bagi 8 poin berkenaan dengan hak milik, iaitu tuan atau mempunyai hartanah ataupun premis tersebut. So untuk premis ni ada macam-macam jenis ya. Okay, bear in mind kita bukan hanya bercakap pasal rumah saja. Kita turut bercakap mengenai pejabat, kita turut boleh kaitkan dengan sewaan kilang. Okey, itu antara jenis-jenis hartanah yang disewa. Tanah kosong pun sekali. Alright. So, nombor 1 adalah untuk memastikan individu yang menyewa adalah seorang yang genuine. Kenapa saya share tadi, lawyer kena buat carian. Okay, ini ada satu klien kita baru-baru ni datang jumpa kita, dia nak sewa tanah. Tanah ni dekat Gemas, Negeri Sembilan. So, bila penyewa ni bagi kita dokumen, kita minta salinan geran. Dia bagi kita dokumen, kita buat carian, kita dapati dalam carian tu ada 2 nama. Lepas tu kita siasat lah sebagai peguam, kita kena siasat. Kenapa 2 nama? Siapa orang ni? Sebab yang deal dengan dia adalah si A ni, okay, suami kepada pemilik di dalam geran. Tapi bila kita buat carian, okeylah, dia kata nama isteri dia. Lepas tu ada nama seorang lagi tu abang dia. Lepas tu bila kita nak buat dokumen, kita contact lah dulu dengan pihak-pihak ni sebab kita tak boleh nak dengan suami ni. Suami ni bukan orang yang dalam geran. Okay? Kita nak pastikan dulu betul ke pemilik ni wujud. Jadi kita minta nombor telefon. Bila minta nombor telefon, yang si suami ni maklumkan isteri dia meninggal. Isteri dia baru je meninggal. Dah siapa nak sign? Kan? Jadi takkanlah kita nak yelah, siapa nak sign? Okay, jadi kita call pula si abangnya. Abangnya pun mengaku yang adiknya tersebut telah meninggal dunia. So daripada situ, kita advise lah siapa yang nak sign dia punya tenancy agreement. Abang tu boleh sign tapi dia sign separuh je lah bahagian dia. Separuh macam mana. So kita terangkan implikasinya kepada klien tersebut dan jadinya dia faham. Okay, kita tengok yang dalam slide ni. Contoh tanah kosong di Gemas Negeri Sembilan ni. Bagi setiap perjanjian sewaan, hanya pemilik tanah yang berdaftar sahaja yang mempunyai kuasa untuk memasuki perjanjian sewaan bersama dengan penyewa. So yang boleh sign hanyalah nama yang ada dalam geran tu. Okey. Setelah membuat carian persendirian ke atas hak tanah yang terlibat, pihak peguam telah mendapati bahawa salah seorang pemilik tanah telah meninggal dunia. So kalau dah meninggal dunia nak buat apa? Bahagian itu nak buat macam mana? Okey. Sekiranya perkara ni berlaku, waris-waris bagi pemilik tanah tersebut perlu menguruskan harta pusaka si mati. Okey, dalam bahasa undang-undang legal kita akan guna
ayat si mati lah ya untuk orang yang telah meninggal dunia. Okey, waris-waris pemilik tanah perlu menguruskan harta pusaka si mati terlebih dahulu dan hanya pentadbir yang telah dilantik menjadi mempunyai kuasa untuk menandatangani perjanjian sewaan pada bahagian si mati. Okey, pentadbir bila dah uruskan harta orang yang meninggal dunia tu, siapa yang jadi pentadbir dia? Pentadbir itulah nanti yang boleh sign perjanjian sewaan. Alright? Okey, itu yang kita nak pastikan orang tu genuine. Kan kalau you buat sendiri, si suami ni yang sign sedangkan tanah tu bukan milik si suami pun. Okey, faham ya? Alright, next slide. Kita nak memastikan tujuan dan syarat sewaan. Alright, contoh ni klien dekat Taman Sri Gombak, Batu Cave Selangor. Klien ni dia tak buat agreement tapi dia datang kat kita untuk advice. Dia dah bagi sewa dekat dekat penyewa ni. Okey, dan kita advice kenapa kena buat perjanjian sewaan adalah untuk mengelakkan premis disewa untuk membawa, memproses dan atau menyeludup perkara-perkara yang terlarang. Okey, dalam kes yang saya maklumkan tadi dekat Taman Sri Gombak ni, dia punya owner, pemilik rumah tu adalah seorang Muslim. Okay? Dia dah pesan pada dia punya penyewa, jangan bawa masuk anjing. Tapi penyewa dia tak peduli, penyewa dia bawa masuk anjing. Jadi macam mana? Sebab kita kena faham, ada orang Islam ni, kita bila ada anjing macam ni, rumah nak kena sama. Okay? Bukan setakat ni satu rumah tu nak kena sama. Jadi sukarlah menjadi menjadi masalah pada pemilik lah bila penyewa ni keluar nanti. Okey, right, faham so tujuan dan syarat sewaan, disewa dan syarat dia tak boleh bawa masuk anjing, itu contoh. Okey, dan ketiganya, mengelakkan pemilik mendapat masalah sekiranya penyewa terlibat dengan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang. Okey, contoh ni sama juga dekat Taman Sri Gombak, Batu Caves dekat Selangor. Pemilik ni dia nak pergi overseas. So before dia pergi overseas, dia buat satu perjanjian sewaan lah dengan dia punya penyewa ni. Okay. So masa dia buat perjanjian sewaan tu, rumah tu dan pemilik ni pergi overseas. Rumah tu diuruskan oleh saudara mara dia yang tinggal di Malaysia lah. Jadi satu hari owner ni dia dapat phone call daripada dia punya family members bagi tahu yang rumah dia telah dia punya penyewa telah ditangkap polis kerana melakukan aktiviti memproses VCD haram ni. Zaman VCD dulu, video tengok movie tu kan. So rumah tersebut digunakan bagi tujuan memproses VCD tersebut. So polis kena sita rumah tu, dah jadi kes jenayah lah ya. So kalau diikutkan rumah tu adalah rumah pemilik. So pemilik lah yang akan disoal siasat kan. Polis akan siasat lah, siapa punya rumah ni, kenapa pula rumah ni digunakan untuk proses barang-barang yang terlarang kan. Tapi pemilik kat overseas satu hal, lepas tu pemilik pun ada perjanjian sewaan tu, waris keluarga dia yang ada bagilah perjanjian sewaan tu yang menunjukkan memang pemilik tak terlibat pun, pemilik tak tahu pun. Tapi lamalah rumah tu disita lah oleh pihak polis. Jadi itu sebagai melindungi anda sebagai pemilik juga. Perjanjian sewa tu melindungi anda sebagai pemilik. Alright. So seterusnya point nombor 4, kepentingan perjanjian sewaan untuk pemilik adalah untuk membolehkan pemilik menaikkan sewa. Okey, contoh dekat Greenwood, Batu Caves, Selangor, penyewa asal ni dah duduk 3 tahun. Okey, lepas penyewa ni duduk, mak dia datang duduk sekali. Kemudian adik perempuan dia pula dah habis belajar, datang duduk sekali, adik dia belum kahwin. Lepas tu bila penyewa asal ni, yang first tadi, dia dah kahwin, dah ada anak ramai, so dia nak pindah rumah lain. Adik perempuan dia sambung sewa pula duduk rumah tu dengan mak dia. Bila berlaku macam tu, masa tu pun dah makan masa bertahun, dah 3 tahun kan. Jadi pemilik pula nak naikkan sewa, tapi penyewa yang adik perempuan ni, penyewa baru ni tak nak. Boleh pula dia sebagai penyewa dia tak nak pula orang tu nak naikkan sewa kan. Boleh tak?
Kesianlah agak pemilik kan. So dia nak continue juga sewa RM350 dekat Greenwood sebulan untuk tempoh 6 tahun. So dia continue je lah. Pemilik tak boleh nak buat apa sebab penyewa ni dah tak nak keluar. Bila suruh keluar pun dia tak nak keluar. Lepas tu sewa nak naik pun dia tak nak, dia bayar je RM350. Asyik baiklah dia bayar kan daripada dia tak bayar langsung kan. Tapi kesian lah pada pemilik. Dia tak boleh nak naikkan sewa sebab tak ada agreement asal, tak ada arrangement yang mengatakan dia boleh naikkan sewa. So sekatilah penyewa ni dia nak buat macam tu. Okey, jadi tanpa agreement benda tu tak boleh nak dipanjangkan dan pemilik pun dia tak nak gaduh semua. So jadi dia biar je lah macam tu. Okey. Seterusnya, nombor 5, menyentuhkan premis dipulangkan dalam keadaan asal atau dalam keadaan yang baik kepada pemilik selepas tamat tempoh sewaan. Okey, ini contoh dekat Paroi, Seremban Negeri Sembilan. Premis kedai makan, premis dalam keadaan amat baik semasa diserahkan kepada penyewa. Terdapat kolam, stor penyimpanan barang, rumah pekerja dan ruang perniagaan yang berfungsi dengan sangat baik. Memang premis ni cantik lah tempat makan, ada kolam kan, memang lawa lah. Lepas tu penyewa yang baru ni bila dia masuk, dia rasa kolam tu tak sesuai dengan dia punya restoran, dia punya konsep restoran dia. So dia rasa dia nak ratakan and then dia nak sementkan kebanyakan kawasan dalam premis tersebut lah. Lepas tu dia ratakan, memang dia ratakan, kolam pun dah tak ada, jambatan kat kolam tu pun dah tak ada. Lepas tu dia bila dia dah berniaga a few years, dia dah tenancy pun dia dah tak nak sewa dah, dia pulangkanlah premis ni kembali kepada owner. Tapi sebab dia tak buat tenancy agreement yang sempurna, yang betul, jadinya premis tu dikembalikan macam tu je. So owner ni yang dia dah buat cantik-cantik, ada kolam ke apa ni semua, kalau katalah dia pula nak teruskan kembali bisnes dia ke apa kan, dia kena keluar kos dia sendiri pula sebab tanah tu dah diratakan. Jadi split level ke apa ke, benda tu memakan kos kepada pemilik. So kita nak pastikan yang kalau penyewa ni buat apa-apa dekat tanah ataupun premis milik pemilik ni, dia kembalikan dalam keadaan yang pemilik berpuas hati, okay? Ataupun kembalikan dalam keadaan asal. Alright, next slide. Nombor 6, melindungi dan menentukan kadar wang deposit yang perlu dibayar oleh penyewa kepada pemilik. Contohnya, satu contoh yang pertama ni dekat Taman Cengal, Seremban Negeri Sembilan. Pemilik ni dia ada banyak property, so dia nak sewakan salah satu property. Sebenarnya dia tak ada intention pun nak sewakan property dia, tapi sebabkan anak dia punya kawan, dia baik dengan anak dia punya kawan, dia kesiankan budak ni sebab macam anak-anak dia sendiri dia kata. So dia nak bagi sewa, dia percayalah yang kawan kepada anak dia ni akan jaga rumah dia dengan baik. Jadi dia mention, dia cakap tak apa, tak perlu deposit api air pun tak apa, sebab atas dasar percaya dia tahu yang kawan kepada anak dia ni takkan aniayakan dia, naikkan bil ke apa tak bayar ke. So dia kata tak apa, tak payah bayar deposit, sebab orang tu pun nak kumpul duit untuk bayar sewa dan deposit pun orang baru kahwin kan, belum ada duit yang mencukupi. So dia kesian pada penyewa ni, dia bagi je duduk rumah dia, tapi dia buat perjanjian sewaan. Okay? So sekiranya ada isu berbangkit di masa akan datang, katalah anak-anak pada pemilik ni, kata kalau pemilik ni meninggal, anak-anak dia nak tahu ada tak duit deposit ni diberikan. So kalau katalah dia tak percaya pula kan, penyewa ni kata tak ada deposit, ataupun katalah penyewa tu pula kata ada, kena pulangkan deposit kan. Jadi perjanjian sewaan itu adalah tempat untuk dirujuk. Okey. So, seterusnya satu lagi contoh berkenaan deposit ni dekat Paroi juga, dekat Seremban. Premis disewa sebagai kedai makan. Deposit sewa diambil oleh pemilik, tapi deposit pemilik ambil dalam RM2,000 je. Semasa penyewa keluar daripada premis, penyewa tu tinggalkan tunggakan bil api sebanyak RM12,000 pada bil pemilik ni. Jadi macam mana pemilik nak buat, deposit RM2,000 je. So
bil api dia siapa nak bayar ni, tapi bil api nama pemilik sebab dia tak tukar nama. So macam mana dia nak uruskan? Jadi kalau ada perjanjian sewaan tu, dia melindungi pemilik lah sebab pemilik boleh membawa perkara tu ke depan, alright? Dan membawa tindakan sivil lah atas penyewa tu. Tapi untuk kes ni saya ceritalah apa yang jadi selepas tu. Mungkin masa keluar dia tak penyewa tak mampu nak bayar, tapi penyewa telah menyelesaikan pembayaran tu sedikit demi sedikit lah. Tapi Alhamdulillah dia boleh buat macam tu. Kalau misalnya dia tak buat, macam mana? Pemilik nak buat apa ni 10,000 ni? Bukannya amountnya sikit, banyak. Okay? Alright. So, yang poin ketujuh, mengelakkan penyewa merosakkan dan atau mengubah suai premis tanpa kebenaran pemilik. So ini adalah dekat Wan Semaju, Kuala Lumpur. Premis kedai ni dia dekat bawah kawasan perumahan, macam rumah lot atas ni, rumah tingkat-tingkat ni, kat bawah tu ada lot-lot kedai. So yang lot tu yang nak disewakan. Jadi penyewa berhasrat untuk melakukan pengubahsuaian premis bagi melakukan perniagaan berkonsepkan hipster cafe. So dinyatakan dalam jelas perjanjian sewaan yang dia nak buat bila penyewa ni boleh mula melakukan pengubahsuaian dan sekiranya penyewa keluar gelap, premis hendaklah dikembalikan kepada keadaan asal. Pemilik nak kosong. Dia nak kawasan kedai tu kosong walaupun penyewa ni dah spend ratus ribu dah untuk buat interior cantik-cantik kan. Dia nak dipulangkan dalam keadaan seperti mana pemilik tu serahkan kepada penyewa. Okey, tu syarat pemilik tu. Dia nak macam tu, so kita follow lah, kita nyatakan dalam agreement macam tu. Alright. So yang ke-8nya, yang terakhirnya sebagai hak pemilik, membolehkan pemilik memohon penyewa untuk keluar. Macam mana cara dia nak mohon penyewa ni keluar? Ketuk pintu, telefon suruh keluar, taklah. Serahan yang paling baiknya adalah melalui serahan notis yang dipersetujui. So dalam tenancy agreement tu, kalau dia setuju untuk keluar dalam tempoh-tempoh waktu tertentu, berapa lama notis, pemilik ni boleh suruh penyewa dia keluar. Tapi dia kenalah bagi waktu yang sesuai kan. Bukan senang orang tu nak cari rumah dekat dengan tempat kerja dia. Dia nak pindah barang, dia nak pack barang lagi. So berapa lama tempoh notis yang diberikan? 2 bulan, 3 bulan, ikutlah persetujuan. Kalau you rasa tak boleh 2 bulan suntuk sangat nak cari rumah lagi, nak kemau rumah lagi, mintalah 3 bulan. Apa yang dipersetujui. So maklumkan peguam, kita akan letakkan perkara tu di dalam perjanjian sewaan tersebut. Okey, contoh yang saya nak bagi ni, perkara ni berlaku dekat Forest Heights, Seremban. Perjanjian sewaan selama 2 tahun telah berakhir pada bulan Jun 2021. PKP lah, habis tempoh sewaan dia kan masa lockdown ni. Tapi memang arrangement asalnya dia nak buat perjanjian sewaan tu, memang dia nak buat untuk tempoh 2 tahun je. Dia tak nak 3 tahun. Okay. Lepas tu dia ada mention sekali dekat penyewa, dia tak nak sambung sebab pemilik ni dia bercadang untuk balik, pemilik dekat KL, so dia bercadang untuk balik Seremban dan bekerja dan menetap di Seremban lah. Jadi di dalam perjanjian sewaan yang telah ditandatangani, terdapat satu klausa yang mengatakan bahawa penyewa boleh diminta untuk memberikan semula pemilikan kosong kepada pemilik tanah, pemilik rumah ni, dengan syarat bahawa satu notis perlu diberikan kepada penyewa tidak kurang daripada 2 bulan sebelum tarikh pemilikan kosong. Okey, so dalam kes ni saya mention tadi, memang pemilik tak nak tambah sewaan tu, so penyewa pun dah agree. So eloklah berlakunya bila bagi notis, penyewa tu pun faham, dia cari rumah lain, dia pun keluar dengan baik lah. Okey, so sekarang ni dalam proses dia mencari rumah lah. Alright. Okey, so that's it untuk pemilik. Okey, ada soalan? Kita break sekejap untuk kita benarkan ruang untuk pihak anda menanyakan soalan-soalan. Sekiranya ada soalan, boleh di-type pada ruangan komen. Nanti Tuan Director saya akan keluarkan. Okey, tengok sekejap. Tak ada soalan belum ada soalan. Okey, kalau ada soalan type je terus letak je. So next nanti next part nanti kalau saya stop untuk soalan, nanti soalan tu dah terus ada. Okey,
So ini kita akan masuk berkenaan dengan okey, director saya suruh buka full screen. Okey ke? Sekejap ya. Okey. Alright. So hak penyewa, 8 hak penyewa. Apa tu penyewa? Penyewa adalah individu yang menyewa sebuah premis seperti rumah, kilang, pejabat. Okey, kita masa tak banyak dah ya. So untuk poin ni, mengelakkan pemilik daripada memasuki premis yang disewa dengan sewenang-wenangnya. Okey, ni contoh ni kenapa kita kena protect hak penyewa ni, sebab ada berlaku ni kat Ceras. Rumah disewa oleh beberapa orang gadis yang masih belum berkahwin. Pemilik maklumkan dia nak masuk rumah tu, dia nak betulkan tangki kat bilik air. Rupa-rupanya pemilik tu dia pasang hidden camera. Dia mengendap pula anak dara tu mandi. So kita tak naklah bagi pemilik ni sewenang-wenang ni masuk rumah tu. Okey? Sebab tu kena ada perjanjian sewaan yang betul. Alright? So keduanya, menentukan siapa yang patut membayar pembayaran-pembayaran wajib seperti cukai tanah dan cukai pintu. Sepatutnya untuk pembayaran wajib ni memang pemilik yang patut bayar, melainkan dipersetujui oleh penyewa untuk penyewa tu yang nak bayar. So contoh yang ni dekat Taman Rasajaya Seremban, penyewa sendiri bersetuju untuk jelaskan jumlah kadar bayaran IWK, Indah Water Consortium, di mana syarat khas tersebut telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum dimasukkan di dalam perjanjian sewaan. Okay? Dia sendiri yang setuju nak bayar, so tak ada masalah. So boleh masukkan dalam agreement. Nombor 3, mengelakkan penyewa menanggung masalah yang besar. Sekiranya disewa oleh sebuah syarikat untuk pekerja-pekerja syarikat terbabit, dan didapati pekerja yang mendiami premis tersebut telah melakukan kesalahan undang-undang, penyewa tu yang akan terbalik sama. Okey. Perjanjian sewaan tersebut boleh digunakan sebagai dokumen tambahan bagi dijadikan sokongan kepada pembuktian penyewa tidak terlibat dalam perkara yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan kesalahan dari segi undang-undang tersebut. Okey, contoh dia macam ni. Kalau pekerja tu, tadi kita guna pekerja kilang kan sebagai contoh. Ni kita gunakan pekerja kedai makan. So syarikat ni restoran ni, owner dia sewa satu rumah sebagai kemudahan untuk pekerja-pekerja dia, tukang masak dia, tukang buat air dia, dia punya tukang ambil order, cuci pinggan dia, duduk satu rumah sama-sama. Okay? Tapi katalah salah seorang daripada tu hisap ganja pula, dah banyak pula stok dadah dalam rumah dia. So bila police raid, siapa owner, siapa penyewa. Yang orang yang dalam rumah tu memanglah dia dalam rumah tu, tapi penyewa tu. Kan macam mana dia boleh benarkan orang tu masuk. So sebab perjanjian sewaan tu adalah untuk melindungi owner kedai makan tersebut, okay, pemilik syarikat tersebut daripada terpalit dengan masalah yang sama. Okay, in the first place kira ada yang menyelamatkan you lah sebenarnya. Okay. Alright. So next, mengelakkan pemilik menaikkan kadar sewaan dengan sesuka hati. Ni dekat Seremban 2 Negeri Sembilan. Jelas dinyatakan di dalam perjanjian sewaan bahawa selepas tempoh sewaan tu 2 tahun, kadar sewa bulanan bagi setiap bulan dinaikkan kadarnya sebanyak 10% daripada sewaan terkini, dan perjanjian sewaan yang baru perlu ditandatangani untuk melanjutkan tempoh sewaan. So mutual understanding lah. Jadi penyewa pun tak boleh lah bulan depan dia nak naik ke RM50. Suka hati dia lah, rumah dia, you nak sewa. Bisnes awak pula dah sedap kat situ kan, dah orang dah tahu bisnes orang ni kat sini. Mana nak cari kedai orang ni, orang tahu, you tak boleh lah simply nak pindah-pindah. Tak elok lah untuk you punya bisnes. Jadi pemilik ambil kesempatan. Kejap kan dia naikkan sewa, kejap kan dia naikkan sewa. Sebab dia nampak orang makan kat kedai you ramai kan, banyak dia punya income ni, naikkanlah sewa. Tak boleh lah buat macam tu. So setiap 2 tahun naik sewa. Okay. So next, melindungi wang deposit yang telah dibayar oleh penyewa kepada pemilik. Sekiranya penyewa dah bayar wang deposit, kalau dia nak keluar besok, dia dah bayar bil api, bil air dengan sempurna, dengan tak ada tunggakan, jadinya pemilik ni kenalah pulangkan kepada penyewa. Okay. Alright. So okay, top
slide ya. Alright. So nombor 6, menentukan berkaitan baik pulih kerosakan di premis tersebut. Siapa yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung kos membaik pulih kerosakan? Okey, yang ni pun kena tengok juga dah duduk rumah tu kan, wear and tear orang kata. So kalau misalnya dah duduk rumah tu, siapa yang nak tanggung kerosakan? Contoh apa ni tangki air pecah. Siapa yang nak tanggung? Pemilik kata, you duduk, you lah uruskan. Penyewa pula kata, ni rumah you punya rumah you lah kena buat. Siapa nak ni? So kita kena semak balik pada perjanjian sewaan tu, siapa yang sepatutnya uruskan. So contoh ni dekat Kuala Lumpur turut dinyatakan di dalam perjanjian sewaan bahawa pemilik perlu memastikan premis yang akan disewakan bebas daripada sebarang kerosakan sebelum diserahkan kepada penyewa dan juga semasa tempoh sewaan berlangsung. Okey, ini saya nak bagi bonus tips sebenarnya kalau misalnya pemilik dia spend apa-apa atas rumah tu, dia boleh tolak teks yang dikenakan atas belanja sewa, atas pendapatan sewa yang diperolehi. Okey. Sekiranya dipersetujui penyewa yang akan menanggung kerosakan, boleh dimasukkan juga dalam perjanjian jual beli. Dalam perjanjian sewaan, sorry. So kalau misalnya untuk perjanjian sewaan pula, patutnya yang akan kendalikan urusan kerosakan ni pemilik lah. Memang pemilik yang kena uruskan. Kalau misalnya berlaku ribut, atap rumah dia tercabut, lepas tu boleh dengar pula bunyi hujan tu menitik-nitik macam tu kan. Jadi penyewa boleh call pemilik, maklumkan pemilik akan perlu memperbetulkan kerosakan tersebut. Tetapi sekiranya awal-awal lagi dipersetujui antara pemilik dan penyewa yang meminta penyewa betulkan tapi dia boleh tolak daripada dia punya rental bulan tu. Pun boleh juga. Okay. So apa yang dipersetujui. Alright. Tapi sepatutnya pemilik yang kena memperbaiki dan menanggung kos atas kerosakan tersebut. Alright. So yang ketujuhnya, mengelakkan penyewa daripada disuruh keluar daripada premis dengan segera tanpa penyewa diberikan tempoh masa yang munasabah untuk berbuat demikian. Tiada perjanjian sewaan, contoh penyewa tak tahu yang pemilik ni dah jual rumah tu. Lepas tu pemilik baru terus minta penyewa ni keluar, cepat-cepat dia nak keluar, suruh keluar sebab dia nak duduk rumah tu. So apa yang melindungi. Okay. Seterusnya yang terakhir, mengelakkan pemilik menjual premis kepada orang lain tanpa pengetahuan penyewa. Pemilik tidak boleh menjual premis kepada orang lain tanpa kebenaran penyewa jika penyewa telah endorse dokumen tersebut di pejabat tanah. Bawa tenancy agreement tu pergi pejabat tanah, endorse, beritahu yang you menyewa lah untuk selama mana tempoh sewaan dalam tenancy agreement tu. So untuk kes ni, Tan Kok Leong versus Law Kim Hai 1983, penyewa membuat perjanjian sewaan bersama tuan tanah. Tidak lama selepas itu, tuan tanah telah menjual premis tersebut kepada pihak ketiga iaitu tuan tanah yang baru. Selepas 1.5 tahun memiliki premis tersebut, penyewa telah diminta keluar oleh pemilik tanah yang baru. Tapi penyewa tak nak. Tapi dia tak boleh buat macam tu sebab dia tak endorsekan perjanjian sewaan tu kat pejabat tanah. So pemilik yang baru boleh suruh dia keluar, tak ada masalah. Okay. Alright, so tenancy exempt from registration ini adalah akta yang cover pasal benda ni. Okay, tenancy exempt ni from registration maknanya tenancy ni tak boleh didaftarkan di dalam geran. Tapi ada hak-hak tenant ni yang dilindungi di dalam akta lah ya, Kanan Tanah Negara. Kalau penyewaan, kita tengok section 2133 ni, penyewaan yang tidak didaftarkan tidak akan mengikat mana-mana pihak yang berurusan dengan tuan tanah selepas itu, kecuali pengendorsan penyewaan telah dilakukan atas tanah tersebut. So sebagai penyewa, kalau you buat tenancy agreement yang proper, you endorsekan dekat pejabat tanah. Kalau berlaku macam kalau you tak endorse, pemilik baru boleh suruh you keluar. Maknanya you kena keluar jugalah. Okay. So, memang cover bawah Kanun Tanah Negara 1965. Alright. Contoh kes lah. Kita pergi pada contoh kes lah ya. Okay. Untuk contoh kes, Tan Kok Leong and Lau Kim Hai. Dia mention pada section tadi, penyewaan tidak mengikat tuan tanah yang baru mengikut section ini kerana tidak diendoskan penyewaannya di dalam geran hak milik tanah oleh penyewa sebelumnya. Kes yang kedua, Margaret Chua and Ho Swee Kyu and others.
Penyewa boleh melindungi penyewaan yang tidak didaftarkan melalui pengendosan di dalam geran melalui permohonan yang dibuat kepada pendaftar di pejabat tanah. Sekiranya tiada pengendosan penyewaan dilakukan, maka tiada kepentingan Kevin yang boleh masukkan ke atas tanah tersebut. Okay. So untuk kes-kes macam ni, peguam lah yang kena advice ya. Sebab tu kena buat agreement dengan lawyer. Okay. Saya punya partner ada ke? Director? Partner saya ada ke dalam ni? Kita cuba invite partner saya sekejap. Boleh untuk diterangkan ke? Okey, partner saya ada. Puan Shoba ada lah dengan kita hari ni. Okey, saya nak memperkenalkan kepada anda semua. Ini adalah rakan kongsi saya, Puan Shoba. Okey, Puan Shoba, ada apa-apa ke yang nak dinyatakan mengenai dengan kes-kes kes-kes berkenaan dengan perjanjian sewaan? Kalau misalnya ada kes dekat court, so let's say orang tu perjanjian sewaan dia dah tamat. Okay, ni kita dapat soalan semalam ada orang tanya, perjanjian sewaan tu dah tamat, tapi orang tu dia still bayar, penyewa still bayar, pemilik still terima. Jadi boleh tak kalau misalnya adakah agreement tu masih dikira valid, masih berjalan tak agreement tu? Hai, selamat pagi semua. Okey, untuk soalan Deidra tadi, kalau perjanjian tu tamat, kalau kedua-dua pihak bersetuju untuk meneruskan perjanjian sewaan itu, tertakluk kepada persetujuan kedua-dua pihak. Kalau kedua-dua pihak bersetuju untuk meneruskan perjanjian selepas tamat perjanjian sewaan untuk 1 tahun ke atau 2 tahun ke, maksudnya perjanjian sewaan asal masih terpakai. So apa-apa terma yang terdapat dalam perjanjian sewaan masih terpakai walaupun perjanjian telah ditamatkan sebab kedua-dua pihak telah bersetuju untuk meneruskan perjanjian tersebut. Okay, so perjanjian tu tak perlu nak dibuat baru lah kan? Ya, tidak perlu. Hanya melalui notis di antara kedua-dua pihak akan memaklumkan kepada pihak masing-masing bahawa mereka ingin meneruskan perjanjian sewaan dan dalam tempoh itu mereka akan letakkan tempoh berapa lama diorang nak teruskan perjanjian itulah. Tapi seelok-eloknya sekiranya berlaku apa-apa in the future, perjanjian yang baru akan lebih seeloknya lebih perlu dibuat perjanjian yang baru. Perlu ke macam kalau tiada apa-apa, sebab dalam notis tu kita akan letak, biasanya kalau notis untuk renew perjanjian, kita akan letak dalam notis tu segala terma dalam perjanjian asal akan terpakai. Kalau ada klausa itu maksudnya perjanjian asal boleh terpakai. Kalau tiada, lepas tamat tempoh tu saya nasihatkan untuk buat perjanjian barulah sebab kalau mungkin terdapat peningkatan dalam kadar sewaan. Kalau benda-benda macam tu lebih baik buat perjanjian sewaan baru. Okey. Tuan Director, ada soalan lain? Nak tanya Puan, perjanjian sewaan ada validation period ke? Ada. Kita dah nyatakan dalam perjanjian sewaan, tempoh sewaan tu valid untuk selama tempoh berapa lama. Tapi sekiranya diteruskan juga dengan pembayarannya, maka perjanjian tu masih berjalan. Tapi sekiranya ada perbalahan in the future, dia akan di-refer, benda tu akan menjadi kes untuk diperbincangkan lah di mahkamah. Akan ada orang kata apa, masuk dia punya defense jugalah kat situ. So seelok-eloknya bila tamat tempoh satu perjanjian, seelok-eloknya buatlah satu perjanjian sewaan yang baru. Okay? Alright. So ada soalan lagi Tuan Director? Berapakah kadar sewaan sebulan untuk penyewa, ikut kadar harga semasa ke atau owner yang tentukan? Okey, perkara ni tak ada dinyatakan, so ikut owner. Berapa yang owner nak bagi sewa? Ada yang murah, ada yang mahal, so terpulang. Alright? Lagi ada soalan lain?
Diana Nur Alia, last soalan Jika tempoh perjanjian sudah tamat, penyewa masih stay di premis tapi tak buat pembayaran sewaan, apa tindakan yang boleh diambil? Puan Shoba, boleh jawab? Ini bahagian Ya, litigation. boleh. Okey, boleh. Okey, sebenarnya kalau perjanjian sudah tamat, biasa owner akan bagi notice of termination untuk bagi tempoh kepada penyewa keluar dari premis. Biasanya diorang pegang 2 bulan deposit. So dalam masa 2 bulan tu diorang kena minta penyewa tu keluar dari premis tersebut. Sekiranya mereka masih gagal dan enggan keluar daripada premis, mereka boleh hantar notis tuntutan untuk dapatkan untuk bagi vacant possession lah kepada pemilik. Masih mereka tidak gagal nak keluar daripada premis, kena filekan kes dekat mahkamah lah untuk dapatkan milikan kosong premis tersebut. Selepas kita filekan tuntutan di mahkamah dapatkan milikan kosong, mahkamah akan bagi satu perintah untuk pemilikan kosong. Lepas perintah tersebut kita akan dapatkan bantuan bailiff untuk minta penyewa tu keluar daripada rumah tersebut. Tapi untuk tempoh masa itu kalau ada apa-apa sewa yang tertunggak, kita masih boleh menuntut tuntutan sewaan tertunggak dalam kita punya permohonan di mahkamah sekali dengan milikan kosong tersebut. Okay, alright. Diminta untuk satu soalan last. Alright. Okay, boleh. Boleh ni kita punya pejabat pembangunan wanita, kita lanjutkan sikit je, okay? Soalan ni, kalau dalam tempoh sewa, tuan rumah ingin menjual rumah, perjanjian itu boleh dibatalkan ke? Daripada Aman Naufnia. Boleh cuba tolong jawab? Dalam tempoh sewa tuan rumah ingin menjual rumah. Tuan rumah boleh menjual rumah sebab biasanya dalam perjanjian sewaan kita akan letak satu klausa jikalau terdapat apa-apa penyewa ingin menjual rumah, dia orang akan maklumkan kepada penyewa terlebih dahulu, akan beri notis satu bulan notis untuk mereka keluar daripada premis. Jikalau penyewa ingin meneruskan penyewaan, pemilik kena maklumkan kepada pembeli baru sama ada mereka bersetuju atau tidak. Kalau mereka bersetuju, mereka boleh teruskan penyewaan. Jika tidak, mereka kena patuh kepada notis yang diberikan lah untuk keluar dari rumah. Okay, betul. Alright, so kalau ada benda-benda lain yang ingin ditanya, boleh hubungi saya untuk penjelasan yang lebih terperinci untuk anda fahamkan akan situasi yang anda alami. Alright, Puan Shoba, terima kasih banyak kerana meluangkan masa untuk muncul di live saya hari ini. Okay, nanti kita jumpa lagi. Terima kasih Puan Shoba. Thank you. Okey, saya teruskan. Perjanjian sewaan ini perlu dibuat bagi menjaga kepentingan dan kebajikan bagi kedua-dua pihak, penyewa dan pemilik premis. Okey, gambaran dia dah dapat melalui cerita yang saya sampaikan tadi. Right, dari segi impak undang-undang dia, kalau perjanjian sewaan tu tak dimatikan stamp, perjanjian masih boleh berkuat kuasa tapi kita boleh petikaikan ni untuk litigation jugalah, nanti boleh dipetikaikan dari segi pentadbirannya, administrative law dia. Contoh, kalau misalnya you tak buat perkara tu dengan sebetulnya, contoh kalau you kat kedai makan, nak meniaga kedai makan ni kena apply lesen, lepas tu kena pergi kursus pengenalan makanan, kena dapatkan cucuk tu, lepas tu kat premis tak boleh ada kucing, salah, benda tu salah. So kalau benda tu you tak follow administrative law, nanti benda tu akan jadi salah lah. So kalau agreement you tak dimatikan stamp, memang kontrak tu ada tapi dia akan jadi perkara yang boleh arguable, perkara yang boleh you bentah lah benda tu, okay? Dan sekiranya perkara tu tak dibuat dengan betul dari mula, boleh dibahaskan kegagalan untuk mengikuti undang-undang pentadbiran adalah menyebabkan perjanjian sewaan tu yang tak stamp tu void ab initio. Apa maksud void ab initio ni? Void ni having no legal effect, tak ada kesan pun agreement tu. Ab initio, from the beginning kalau dah salah, maknanya agreement tu tak ada kesan sebab daripada mula je dah salah, you tak stamping. So kontrak tu ada tapi benda tu akan boleh diperbahaskan di mahkamah. Okay, so saya nak share juga ni bonus untuk tips anda. Semalam saya borak dengan saya punya chartered accountant, dia maklumkan saya juga berkenaan dengan
sewa ni, you boleh minta pengurangan tax. Cik Nazri daripada Nazri & Co maklumkan saya, cukai yang dikenakan atas pendapatan sewa pemilik, sekiranya pemilik tu keluarkan belanja maintenance, betulkan kerosakan semua, cukai pintu, cukai tanah, WK ke apa yang dia bayar tu, dia boleh gunakan bil-bil yang dia dah bayar tu untuk penolakan cukai dia. Okay. So untuk penyewa pula, kalau dia sewa untuk bisnes, dia sewa property tu untuk bisnes, dia boleh gunakan perjanjian sewaan tu sebagai dokumen yang support yang digunakan, dia bayar sewa. So boleh masuk dalam belanja dia. Tu daripada segi tax lah. Tapi untuk perkara ni, better you ambil advice daripada orang yang berkenaan lah, ya, daripada accountant, daripada tax agent dan sebagainya. Alright. So saya ada soalan lain? Tak ada Tak ada soalan. Masa saya pun dah habis. Minta maaf. Nanti minggu depan saya akan bersiaran lagi. Saya akan share topik lain berkenaan dengan apa yang you nak buat kalau misalnya berlaku kematian atau perceraian dan properti yang you miliki ada 2 nama. So mungkin saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan tajuk tersebut minggu hadapan. Jadi stay tune. Kalau ada sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, boleh hubungi saya. Nombor saya tertera di skrin anda, 011-2610-2427. Okay. Terima kasih kepada tim produksi Big Belly Media kerana membantu saya dalam sharing saya hari ini, dan terima kasih lagi sekali kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Sembilan kerana menjemput saya untuk berkongsi berkenaan dengan tajuk ini pada hari ini. Alright, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Hai, saya Deidra. Semestinya anda tertanya-tanya bagaimana caranya memilih peguam yang tepat untuk menguruskan urusan jual beli rumah anda, bukan? Biar saya bantu anda. 4 tips memilih peguam hartanah. Tips 1. Masa memilih peguam. Masa terbaik untuk melantik peguam adalah selepas anda berhubung dengan peguam tersebut. Peguam akan memberi sedikit penerangan asas berkaitan proses dan apa yang perlu anda lakukan. Tips 2. Hak memilih peguam. Sebagai pembeli, anda berhak untuk memilih peguam sendiri. Namun, pilihan peguam melalui ejen juga boleh dipertimbangkan. Sebaik-baiknya, anda perlu berhubung dahulu dengan peguam yang dipilih. Tips 3. Sijil amalan guaman. Jika anda mencari peguam, pastikan peguam tersebut mempunyai sijil amalan guaman yang masih aktif. Anda boleh menyemaknya secara online. Tips 4. Khusus dan profesional. Tahukah anda, setiap jenis rumah mempunyai syarat, kontrak dan juga nasihat guaman yang berbeza. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk melantik peguam yang mahir dan khusus dalam mengendalikan urusan dan dokumentasi berkaitan hartanah. Sekiranya bayaran diminta, elakkan untuk memindahkan jumlah wang yang besar ke dalam akaun peribadi peguam tersebut. Lakukan bayaran ke akaun firma tersebut. Semoga 4 tips ini dapat membantu anda dalam mencari peguam yang tepat untuk urusan jual beli hartanah. Hai! Baiklah, kita jumpa lagi.